Selamat Hari Raya kepada semua yang ada di rumah. Beraya, raya juga, tapi belajar jangan dilupa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. So, first thing first, saya nak ucapkan dulu selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ini Hari Raya yang ketiga. Kita masih lagi diberi nikmat kan. Hari ini walaupun kita tak dapat nak berentas negeri, nak pulang beraya, tetapi masih lagi diberi nikmat kehidupan, nikmat ada keluarga dan sebagainya. Tetapi ingat walau di mana pun kita berada, SOP tetap kena jaga. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian pakai pelitup muka bila mana kita keluar ke tempat awam dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Kita nak sama-sama memainkan peranan nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. So kita jaga kita dan kita adalah barisan hadapan dalam nak memastikan penularan wabak COVID-19 ni terhenti. Baik, untuk hari ini dalam sambil-sambil kita beraya tu tengah kunyah kuih raya kan, makan elemen London tu. So kita nak belajar sambil-sambil tu kita nak belajar hari ini matematik dengan topik kita trigonometri. Tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Jom kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Nazihatul Hasanah Arba'in, Guru Matematik College Vocational Keluang Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Cikgu kampung memang Johor, Cikgu? Ya, betul. Saya memang tak pernah keluar Johor daripada belajar. Daripada kecil sampai ke besar memang dekat Johor sampailah bekerja. Sampailah bekerja. Di Keluang juga kampungnya? Tidak, di Pontian. Pontian. Ya. Itu dia. Tapi masih dalam negeri Johor lah. Ya, betul. Itu so dekatlah sikit kan. Walau bagaimanapun Cikgu, kita tetap kena patuhi SOP. Ya. Kan? Kita nak kena membudayakan norma baru. Macam mana yang kita lakukan sekarang ni adalah kami dah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. So Cikgu pakai pelitup muka. Saya pun tadi pakai juga pelitup muka sebenarnya. Ada, bukan tak ada. Baik. Dan sambil-sambil itu Cikgu, kita nak pakai gel pembasmi kuman. Okey. Supaya kita kekal bersih kan, supaya tidak ada kuman yang terjangkiti ataupun ada dengan kita. Saya pula kenakan ataupun pakai gel pembasmi kuman. Kalau anda mungkin tidak ada gel pembasmi kuman dekat rumah, boleh sahaja basuh dengan air dan juga sabun. So Cikgu boleh buka pelitup muka Cikgu? Buka pelitup. Yang penting kepada anda, kalau dah buka pelitup muka jangan buang merata-rata. Kalau ada kes, nampak macam Cikgu ada kes, ada ziplock, so boleh masukkan saja dalam bekas yang kita bawa. Dan yang paling penting sekali, kalau nak buang, buang pada tempatnya dalam tong sampah. Itu dia. Baik Cikgu. Tu dia, nampak ceria Cikgu. Saya pun tak sabar sebenarnya Cikgu nak belajar matematik dengan topik kita trigonometri. Tapi sebelum tu saya nak ajak kawan-kawan saya juga Cikgu. Dia orang pun beraya-raya juga kita cakap tadi kan. Tapi belajar jangan lupa. Betul. So kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Tidak secara fizikal tetapi secara virtual daripada College Vocational Chenor Pahang dan juga College Vocational Keluang Johor. Untuk masuk ke dalam studio. Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh unmute mic, kita nak dengar suara rakan-rakan kita dari Pahang dan Johor. Apa khabar? Sihat ke? Baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Itu dia. Macam marah tu sama Hari juga. Macam kacau kan. Kita tengah beraya nak kena belajar pula. Baik. Kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita. Boleh tak Cikgu? Boleh, silakan. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan Elsa. Let it go. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Elsa Krishna binti Zabri, dari College Vocational Pertanian Chenor, ambil program bioteknologi. Saya berasal daripada Selangor. Dari Selangor. Saya ambil program ni sebab saya minat sains tumbuhan. Okey, baik. Terima kasih Elsa. Asal Selangor tapi belajar di Pahang Elsa. Itu dia. Baik, kita teruskan dengan rakan kita seterusnya, Goh Cheng Yi. Silakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam sejahtera. Nama saya Goh Cheng Yi dari College Vocational Pertanian Chenor Pahang. Okey.
Saya dari program bioteknologi. Saya berasas dari Kuala Lumpur. Saya memilih program bioteknologi kerana saya berminat dengan bidang sains biologi. Okey, baik. Terima kasih Goh Cheng Yi. Seterusnya rakan kita Nur Mazliana, silakan. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Nama saya Nur Mazliana binti Muhammad Rashid. Saya dari kos Teknologi Automotif dari Kolej Vocasional Keluang. Keluang, Johor. Baik, terima kasih Mazliana. Seterusnya Hazwani, silakan Hazwani. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Saya Hazwani Nazira binti Abdul Basit, kos Teknologi Kimpalan dari Kolej Vocasional Keluang. Baik, terima kasih Hazwani. Banyak tak dapat duit raya hari tahun ni? Hazwani dapat duit raya ni? InsyaAllah banyak. Oh. Siapa yang bagi ayah bagi dah tu, mesti minta ke ayah ni. Baik, terima kasih Hazwani. Seterusnya Hanim, silakan Hanim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Harim Nur Karimah binti Kamarul Zaman daripada kos Teknologi Penyamanan Udara. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, terima kasih Hanim. Seterusnya the last one, Nur Afini. Silakan. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Saya Nur Afini binti Rosi dari kos Perakaunan. Saya dari Kolej Vocasional Keluang. Baik, terima kasih Afini. Itu dia rakan-rakan kita daripada Cenor, Pahang dan juga Keluang, Johor tu siap dengan berbaju raya cikgu Of course, kita hari raya. Raya juga belajar, jangan lupa. Lepas tu tetap kena kan, belajar. Jangan lupa. Itu dia. Itu yang tadi macam marah tadi. Selamat raya, kan marah tadi. Baik cikgu, kita nak tahu berkenaan dengan trigonometri sebenarnya apa yang kita nak belajar. Fokusnya dalam trigonometri ni cikgu. Okey. So sebenarnya sebelum ini pada menengah rendah mereka dah belajar pasal trigonometri ni. Cuma bila mereka masuk ke KV kita akan ada extra syllabus lah untuk dia orang. Okey. So apa yang kita belajar hari ini adalah tambahan daripada syllabus yang akan diorang belajar yang diorang pelajari sebelum ini. Okey, baik, itu dia cikgu. Cikgu, bila sebut tadi cikgu pandangan cikgu berkenaan dengan trigonometri lah. Kita nak tahu juga sebenarnya rakan-rakan kita pun ada bagi pandangan juga berkenaan dengan trigonometri. So kita nak tengok apakah pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar sama-sama pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Trigonometri merupakan salah satu cabang matematik yang agak penting untuk mengukur sudut bagi sesuatu segitiga. Dalam tajuk ini, ada beberapa formula yang perlu diingati seperti formula untuk mencari sudut bagi sin, cos dan tangent. Dengan menggunakan akronim, saya lebih mudah untuk mengingati formula-formula tersebut. Jangan fikir matematik susah, tapi matematik itu seronok dan senang. Hari ini saya nak cakap pasal tajuk trigonometri yang merupakan tajuk yang suka bagi saya. Tapi lepas saya belajar dengan Cik Nazihah, saya dapat faham sikit demi sikit. Dalam tajuk ni, saya dapat kenal pasti sinus, kosinus dan juga tangent dalam sukuan 1, 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Saya berasa seronok belajar matematik kerana semakin lama saya cuba faham, semakin saya faham cara untuk selesaikan pelbagai soalan dan latihan. Baik, itu dia cikgu pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar. Dan saya tengok rata-rata sebenarnya dah tak sabar nak belajar. Okey, kepada anda yang berada di Google Meet, kalau betul dah tak sabar nak belajar, cuba angkat double thumbs up sikit dekat saya. Kita nak tengok. Itu dia. Semua memang dah tak sabar. Siap package yang muka lagi. Dia buat muka dark face, cikgu. Baik, cikgu. Kita nak teruskan, cikgu. Mungkin untuk subjek dan juga topik kita sebagai pengenalan awal ni, cikgu. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya tajuk trigonometri ni adalah sebahagian daripada bidang pembelajaran sukatan dan geometri. Okay. So topik ini adalah topik yang ketiga dalam silibus SVM semester 2, tahun 2 semester yang ketiga. Okey. So apa yang kita akan belajar hari ini sebenarnya? Yang pertama adalah membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai sinus, kosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Dan yang kedua adalah untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. So ini sahaja yang kita akan cover hari ini. Sebenarnya ada lagi tapi
Okey, ini antara objektifnya lah. Kita belajar untuk topik kita trigonometri pada hari ini. Baik cikgu, tadi saya terdengar suara Hanim dekat sini cikgu. Hanim cakap, abang saya nak makan tat nenas sekejap bang. Relax kejap. Itu dia. Kita bagi dia makan tak nenas dulu. Kita bagi dia makan lah. Bagi Can ni kan raya ni kan. Alright. So sambil-sambil itu sebelum kita berhenti rehat, yang mana kita akan saksikan juga video pengenalan untuk subjek dan juga topik yang kita akan belajar sekejap lagi. Dan kita berjumpa seketika nanti dalam Teras Didik TV KPM. Kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Ya hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya. Pujam celik, oh pujam celik, raya sudah tiba. Raya 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 raya, selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya raya raya, selamat hari raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Yang jauh dah balik pulang. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami tanpa erti penat dan lelah. Love you cikgu. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Nak tanya Hanim, okey Hanim dah makan dah? Tak nenas tadi Hanim? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah, makan tak hajak makan seorang kat situ sampai hati. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu. Hanim pun dah makan dah tak nenas dia, so kita nak mulakan kelas kita cikgu. Harap dia tak tertidurlah cikgu. Kan, jangan tidur. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey. So, tadi kita dah tahu apa yang kita nak belajar hari ini. Ya. Okey. So, sebenarnya kenapa kita kena belajar trigonometri ni? Okey. Ada siapa-siapa boleh bagi saya jawapan tak? Kenapa kita belajar trigonometri ni sebenarnya? Okey, sebab Hanim tadi makan tat cikgu, kita sudah jawab cikgu. Boleh tak Hanim? Kenapa nak kena belajar trigonometri? Yang pertama, kita boleh menentukan sifat. Aduh. Tak apa, mungkin ada kawan-kawan lain nak bantu cikgu. Okey, mungkin Yi boleh bantu? Mungkin Yi nak bantu, silakan Yi. Hai cikgu. Okey, kenapa kita kena belajar trigonometri sebenarnya? Kita belajar trigonometri kerana trigonometri digunakan dalam bidang astronomi. Contoh dalam bidang astronomi ni dia guna trigonometri untuk mengira penjarakan antara bintang dengan bumi. Ya, betul. Terima kasih Yi kerana bagi jawapan untuk saya. So yang pertama, sebenarnya kita belajar trigonometri ni kita apply dalam bidang astronomi. Okey. So yang seterusnya mungkin ada kawan-kawan lain yang boleh bantu saya bagi jawapan selain daripada bidang astronomi. Siapa yang nak bantu? Okey, Mazliana angkat tangan. Mazliana, nanti claim dekat Hanim tak nenas Okey, trigonometri juga boleh digunakan dalam bidang geografi. Contohnya kita boleh gunakan topik ni untuk kira peta, untuk kira jarak dari peta. Ya, bagus. Betul je, betul je. Betul. Memang. Okay. Sebab kalau kita tengok peta, kita nak cari the shortest distance. Kita nak pergi ke sana ke sini. Kita akan menggunakan segitiga, konsep segitiga untuk mengira jarak antara daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Sebab trigonometri ini sebenarnya konsep segitiga. Okey. So maksudnya kita dapat dua lah, bidang astronomi, navigasi. Dan ada lagi satu, antaranya adalah navigasi. Navigasi ni lebih kurang geografi lah sebenarnya. Navigasi ni kita fokus on macam kita peta lah.
Sama juga peta. Okey, tapi navigasi ni adalah satu word yang lain lah. Alright. So, ini adalah antara kenapa kita belajar trigonometri ni sebenarnya. So, kita akan masuk ke yang pertama untuk subtopik ini adalah bulatan unit. So, bulatan unit ni apa sebenarnya? Pernah dengar tak? Saya pun tak tahu juga, cikgu. Azhar pun tak tahu. Okey. Mari kita tengok apa maksud bulatan unit ni sebenarnya. Okey, so bulatan unit ni adalah suatu bulatan yang mempunyai jejari, satu unit dan juga pusat di asalan O. Okey, apa maksud dia sebenarnya ni? Okey, saya nak tunjuk gambar rajah. Okay, inilah sebenarnya bulatan unit. Okay, kalau kita tengok sini dia kata dia ada jejari satu unit. Apa maksud satu unit tu? Daripada titik asalan pergi ke ukur lilit bagi bulatan ini. So yang bulatan ni yang luar ni kita panggil ukur lilit. Okey. Jejari ni maksudnya daripada titik O pergi ke mana-mana titik pada ukur lilit bulatan ini. So kalau kita pergi O pergi P satu. O pergi sini pun satu. O pergi mana-manalah semua satu. So ni nama dia bulatan unit. Okey. So kenapa kita kena tahu bulatan unit ni? So dalam bulatan unit ni bila kita aplikasikan pada trigonometri, dia ada 4 sukuan yang kita kena tahu. Sukuan yang pertama adalah pada ini adalah paksi X yang positif. Sukuan yang pertama paksi X yang positif daripada 0 hingga 90 darjah. Di sini sukuan yang pertama. Sukuan yang kedua pula adalah sukuan yang kedua adalah pada paksi X yang negatif. Ini masih paksi X tapi di bahagian yang negatif. Kemudian yang sukuan ketiga adalah di bahagian bawah. Di bahagian bawah sukuan 2 dan yang terakhir adalah sukuan yang keempat. Dia bila sebut pasal sukuan dia mesti 90 darjah. Ya, betul. So setiap satu ni yang pertama sukuan 1 adalah daripada 0 hingga 90 darjah sudut dia. So maksudnya daripada sini ke sini. Daripada paksi X yang positif dan paksi Y yang positif. Dan yang seterusnya sukuan yang kedua daripada 90 darjah ke 180 darjah. Dan yang seterusnya boleh agak kot kan? 180 hingga 270 darjah. Dan juga yang terakhir adalah 270 darjah sehingga 360 darjah. Okey. Baik, cikgu. Jelas Jelas, cikgu. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok daripada sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4, apa yang Azhar nampak? Susunan dia macam mana? Okey, susunannya cikgu menaik, cikgu. Menaik. Okey. Dia betul. Okey, tapi kurang tepat. Sebenarnya dia adalah daripada paksi X ni dia bergerak lawan arah jam. Okey. Itu cara nak ingat. Mungkin ada pelajar yang boleh terkeliru. Sukuan 2 kat mana? Kat mana kita nak continue dia? Kita tahu sukuan 1 kat sini, tapi sukuan 2 mungkin ada yang tak ingat. Mungkin di sebelah kirinya ataupun bawah kan? Yes, betul. Jadi kita boleh ingat bahawa susunannya adalah daripada paksi X dia akan bergerak lawan arah jam. Kalau dia mengikut arah jam maksudnya memang tak betul lah, cikgu. Salah lah. Okey, bulatan unit ni tak tepat lah. Baik, cikgu. Okey, next adalah seterusnya. Sudut rujukan sepadan. So, sudut rujukan sepadan ni kita wakilkan dengan simbol alfa. Inilah simbol dia, alfa. Okey. Dan nilai dia adalah sentiasa kurang daripada 90 darjah. Wajib kurang daripada 90 darjah. Kalau tiba-tiba dapat 91, adakah dia sudut rujukan sepadan? Tak, cikgu. No, it's a big no. Dia mesti 90 juga. Ya, betul. Okey. Jadi, sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan sepadan. Tapi, sudut dalam sukuan 1 sendiri merupakan sudut rujukan sepadan. Okey, maksudnya apa? Mungkin kita tak nampak lagi kan? Okey. Kalau kita tengok sudut pada sukuan 1, okey, gambar rajah yang pertama ini. So, theta dia adalah pada paksi X yang positif. Okey, menuju kepada garisan O ni, okey. Kemudian kita boleh kata alfa ini adalah theta. Okey. Kenapa? Sebab sudut dia kurang daripada 90 darjah. Okey, sebab tu nilainya sama dengan theta. Alfa sama dengan theta. Okey, kita tengok sudut yang kedua. Kalau sudut yang kedua, nampak tak dia bergerak daripada paksi X yang positif menuju kepada sukuan yang kedua. So dia dah melebihi 90 darjah. Jadi untuk dapatkan nilai alfa ataupun sudut rujukan sepadan tadi, kita kena tolakkan 180 darjah tolak dengan theta. Okey. Sukuan yang kedua. Sukuan yang ketiga. Okey, kita tengok dia bergerak daripada paksi X yang positif ke sukuan yang ketiga. Jadi, cara nak dapatkan alfa adalah
theta tolak 180 darjah. Theta tu adalah yang bergerak daripada paksi X yang positif ke garisan merah tu. Okey, kenapa cikgu untuk yang sukuan ketiga dia mesti theta ditolak dengan 180? Dia tidak seperti sukuan 2. Yes, okey, nampak kan beza dia dekat sini, alfa sama dengan 180 tolak theta. This one alfa sama dengan theta tolak 180. Okey, bagi saya tunjuk sukuan yang keempat dulu. Boleh cikgu, silakan cikgu. Maafkan saya cikgu. Tak apa. Itu biasa. Okey. Sukuan yang keempat kalau kita tengok, okey. Sudutnya adalah daripada paksi X ke garisan ini dan dia jatuh kepada sukuan yang keempat. So alfa dia adalah di sini. Okey. So 360 darjah tolak theta. Okey, kalau kita tengok keempat-empat gambar rajah ini. Okey, tempat kedudukan alfa, kalau kita tengok sudut dia adalah sudut tirus. Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. So, biasanya sukuan kedua dan juga sukuan ketiga ni pelajar ramai confuse. Okey. Mungkin akan terbalik. Ini pergi sini, ini pergi sini. Okey, mungkin. Okey. Tapi selalunya memang akan terjadi. Sebab tak ingat formula. Cara nak ingat adalah okey, kita kena pastikan alfa itu jatuh pada paksi X. Okey, kalau kita tengok ini theta sama dengan alfa. So dia dah memang pada jatuh pada paksi X yang positif. Okey, kalau yang ini dia adalah dalam paksi X, okey, daripada dia mesti menyentuh paksi X. Okey. Dan sukuan yang ketiga, kita tengok alfa ni berada pada bawah paksi X. Okey, dan yang keempat alfa juga jatuh pada paksi X yang di bawah. Okey, itu yang menentukan sama ada 180 tu akan berada di depan ataupun berada di belakang. Betul. Logically, nilai alfa tak boleh negatif. Okey. So kalau kita terbalik, kita mesti dapat nilai negatif. So kita tahulah nilai itu mesti salah. Okey. Okey, jelas ke semua? Jelas. Semua okey ke? Masih okey ke, boleh terima lagi ke? Ada persoalan ke Hani macam salahlah cikgu? Kan. Semua okey ya? Okey. Okey, so, baik. Kalau semua okey, kita tengok contoh. Baik, jom cikgu. Contoh yang pertama, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut 128 darjah. Okey, saya nak pelajar saya bantu saya lah. Okey. Okey. Cikgu nak pilih ke ataupun cikgu nak random buka? Saya nak pilih lah. Saya nak pilih. Silakan cikgu. Siapa ya? Hazwani lah. Hazwani angkat tangan tu. Cikgu. Dia dah volunteer. Kita bagi dia lah. Volunteer. Okey, Hazwani. Boleh bantu saya? Boleh bagi tahu saya tak sudut 128 darjah ni berada di mana? Okey. Berada di sukuan yang kedua. Okey, kenapa awak kata dia ada pada sukuan yang kedua? Boleh tunjukkan saya tak? Macam mana awak lukis gambar rajah tersebut? Okey. Itu dia Hazwani tengah tulis. Okey. So, 128 darjah adalah pada sukuan yang kedua. Kerana dia dah melebihi 90 darjah dan berada di antara 90 hingga 180 darjah. Okay. So, inilah berapa markah cikgu untuk Hazwani cikgu? 10 markah untuk Hazwani. 10 markah untuk Hazwani. Tahniah Sebab Hazwani. dia dah save. Nak melukis bulatan tu bukan senang tau. Ya, sorry cikgu. Sebab ni hari raya kita tukar markah tu kepada tak nenas. So 10 tak nenas. 10 tak nenas untuk Hazwani. Untuk Hazwani. Baik. Okey. Baik cikgu. So inilah gambar rajah di mana 128 darjah itu berada. Sekarang ni kita nak cari pula sudut rujukan sepadan. So sudut rujukan sepadan tu adalah formula-formula yang kita dah tengok tadi. Ada 1, 2, 3, 4 tadi kan? Okey. Bila sukuan yang kedua, apa formula dia sebenarnya? Siapa boleh bantu saya? Apa formula dia? Ingat tak kita? Okey, volunteer. Siapa yang nak mulakan? Siapa yang nak jawab? Silakan. Okey, Hanim. Hanim. Hanim pun nak tak denas walaupun dia dah ada tak denas cikgu. Silakan Hanim. Okey. Formula dia 180 darjah tolak 128 darjah bersamaan dengan 52 darjah. Okey, boleh tunjukkan saya tak jalan kerja yang awak dah buat? Okey, itu dia. Dia start lah cikgu. Okey, ada. Itu dia. Okey, itulah jalan kerja 52. dia. So 180 ditolak dengan 128. Yes, so kita dapat 52 darjah. So bila macam mana kita nak make sure jawapan akhir kita mesti kurang daripada 90 darjah. So kita tahu jawapan kita betul atau salah. Okey. So tepat tadi jawapan Hanim. Yes, betul. Sama dengan jawapan saya. Baik, so kita bagi Hanim 10 tak nenas juga cikgu. Yes, 10 tak nenas juga. Kan aku yang lain. Okey, baik. Okey, kita move to contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut 210 darjah. Okey. Siapa boleh bantu saya bagi jawapan? Mungkin Mazliana. Mazliana boleh?
Okey. Di mana kedudukan 210 darjah ni sebenarnya? Okey. Dekat sukuan ketiga. Okey, sukuan yang ketiga. Boleh tunjuk saya gambar rajah? Boleh. Itunya dia tengah lukis untuk 200 sudut 210 cikgu Yes, katanya tadi untuk sukuan yang ketiga. Yes, sukuan yang ketiga. Dan saya rasa formulanya ini yang tadi kita perbincangkan tadi sebab berbeza dengan yang lain. Okey. Kalau tak salah saya maksudnya alfa sama dengan theta tolak 180. Ya, betul. Okey, itu adalah gambar rajah yang Mazlina dah tunjuk. Betul? Ya. Okey, sama macam saya. Okey. 210 darjah berada pada sukuan yang ketiga. Okey. Jadi tadi Azhar dah kata dah. Okey. Formula untuk cari alfa untuk sukuan yang ketiga adalah theta tolak dengan 180. 180 darjah. Kerana dia ada pada sukuan yang ketiga. So, 210 darjah tolak dengan 180. So, betul lah apa yang Azhar cakap tadi. Baguslah Azhar ni teringat. Baru sekejap belajar. Maksudnya, terus menusuk ke dalam hati. Boleh ingat sampai bila-bila. So, jawapannya 30 cikgu Yes, betul. 30 darjah. Yeay. So, saya dapat 10 tak nenas juga cikgu. Nak tak nenas juga ke? Boleh lah tak nenas. Saya dah ada jangan cikgu kat depan. Jadi kita makan cikgu. Kita makan. Baik cikgu. So, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut 290 darjah. Okey? So, saya nak minta lagi bantuan pelajar saya untuk jawab soalan ni. Nak tunjukkan 290 darjah ni berada di mana sebenarnya. Baik, siapa cikgu? Nak open ke? Yi dah angkat tangan lah. Laju dah angkat tangan. Silakan, go. Okey, Yi. Teruskan. Yi cikgu panggil Yi Azhar panggil Go. Tak apa. Go Cing Yi. Okey, silakan. Yi. Okey, Yi. Dia sukuan keempat. Yes, sukuan yang keempat. Itu dia Yi dah lukis dah. So, betul cikgu? Ya, betul. Okey, kita tengok gambar rajah ni begini. Okey, 290 adalah pada sukuan yang keempat. Ya. So, Yi pun kita bagi 10 tak nenas cikgu. Okey, Yi boleh makan tak nenas ke? Yi nak kuih bulan. Kuih bulan. Okey. So, macam mana pula kita nak cari sudut rujukan ataupun alfa untuk sukuan yang keempat? Siapa boleh bantu saya? Siapa belum jawab tadi? Formulanya siapakah yang nak bagi? Ke bukan? Okey, saya nampak Elsa cikgu. Elsa, let it go. Walaupun dia selalu cakap let it go, tapi hari ini dia tak nak let it go. Dia nak menjawab persoalan ini. Silakan. 360 tolak 290. Sama dengan 70. Okey. So, formulanya adalah theta tolak dengan 360 tolak 260 darjah tolak dengan theta. So, kita akan dapat nilai 70 darjah. So, 70 darjah kurang daripada 90. Maksudnya, betul lah jawapan kita bahawa nilai itu adalah nilai alfa ataupun sudut rujukan sepadan. Yep, itu dia. Baik. Tahniah Elsa. Itu dia. Elsa dapat menjawab. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Okey, cikgu. Sebelum tu saya terlupa je. Elsa tadi WhatsApp saya, cikgu. Katanya abang dia sebut tak nenas, dia nak makan lemang. Nak makan lemang pula. Kita bagi can lah, cikgu. Dia makan lemang. Okey, baik. Kepada anda semua kat rumah pun boleh minum kejap. Kemudian kita akan sambung kejap lagi dalam Teras Didik TV KPM. Marilah semua kita dendangkan salam oh
Itu dia. Baik, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Itu dia Elsa, cikgu. Mulut dia sampai bunyi minyak tu. Lap dah sikit Elsa. Dah makan lemang. Baik, cikgu. Kita nak teruskan kita punya kelas kita untuk trigonometri ni, cikgu. Silakan, cikgu. Saya nak teruskan. Okey, untuk subtopik yang kedua, hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. So, okey. Okey. Ini adalah gambar rajah yang kita perlu ingat sebenarnya untuk mencari nilai fungsi sinus, kosinus dan tangent. So, pada sukuan yang pertama, semua sin, cos dan juga tangent akan menjadi positif. Okey, sukuan yang kedua hanya sin sahaja yang positif. Kalau kita boleh tengok dalam gambar rajah ni, cos dan juga tangent negatif. Sukuan yang ketiga, tangent sahaja yang positif, manakala sin dan cos negatif. Dan sukuan yang keempat hanya cos sahaja yang positif dan selebihnya adalah negatif. Okey. Senang tak nak ingat? Okey. So memang perlu ingat betul-betul, cikgu, supaya tak tersilap. Saya Azhar rasa boleh ingat tak? Saya ingat sukuan 1, cikgu, sebab semua positif. Susah kan? Jadi saya nak bantu pelajar-pelajar saya macam mana nak ingat benda ni. So, kita nak ingat. Ada teknik dan formula, cikgu? Yes, ada teknik dia. Okey. So, bila saya simplify daripada gambar rajah ini ke gambar rajah ini, kita boleh kata pada sukuan 1 semua positif. Sukuan yang kedua sin, sukuan ketiga tangent dan yang terakhir adalah cos. So, kalau kita tengok apa yang saya merahkan ni. Okey, pangkal huruf dia S, S, T dan juga K. Kita boleh bina akronim. So, akronimnya adalah cadangan saya lah. Okey. Saya suka tolong kawan. Okey. So, cara nak ingat, yang pertama adalah S, S semua. Yang kedua S juga sin. Dan yang ketiga, tangent untuk tolong, K, cos, kawan. Kalau kawan-kawan ada, pelajar-pelajar saya ada akronim lain, kita boleh tukar je ayat ni. Tak ada masalah. Tapi pangkalnya, kita boleh ingat SST dan juga K. SSTK. Tapi sebut SST tu saya yakin semua orang tahu. Kan, senang kan nak ingat. Sebab tukar kan, cikgu. Okey, baik, cikgu. Okey, so macam mana kita nak tentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Sebab sukuan 1 bukan tak perlu. Maksudnya dia tak ada formula. Semua positif. So senang kan nak ingat? Yang kita fokus pada sukuan 2, 3 dan 4. Okey, so yang pertama kita kena tentukan sukuan sudut yang pada 2, 3 dan 4. Okey, maksudnya dia berada pada sukuan yang keberapa? 2 ke, 3 ke, 4. Okey, next adalah kita boleh tentukan tanda positif atau negatif bagi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Ni tadi yang SSTK tu. Okey. Kita nak tentukan dia positif. Cos, tan tu, inilah. Ini. Okey, negatif ataupun positif. Dan yang terakhir, kita boleh hitung nilai sinus, kosinus dan tangent menggunakan kalkulator. Okey, kalkulator 350 boleh, 570 pun boleh. Tidak ada masalah, cikgu. Okey, so kita boleh kira. Okey, so kita tengok contoh. Baik. Hitung nilai-nilai yang berikut. So, yang pertama adalah cos 55. So, cos 55 darjah ni, kita tekan je kalkulator. Tekan cos, tekan 55. Dapat dah jawapan. Jawapan dia adalah 0.5736. Tapi dalam kalkulator kat belakang ni, sebenarnya 57357. So, kita kena bundakan. Biasanya jawapannya pada 4 titik perpuluhan. Dan yang paling penting sekali, pastikan mod kalkulator anda berada pada mod degree. Macam mana nak tentukan pada mod degree? Awak tekan mod sampai jumpa perkataan DEG. Okey, so tekanlah tu. Jawapan mod awak akan berada pada mod degree. Sebab jawapan dia mesti dalam degree. Sebab kita punya sudut adalah dalam degree. Darjah. Okey. So yang kedua, cos 125 darjah. So cos 125 darjah ni berada pada sukuan keberapa, Azhar? 125 ada berada di sukuan yang kedua, cikgu. Yes, betul. Sukuan yang kedua. So, ada siapa-siapa boleh bantu saya kira untuk cos 125? Baik. Tadi saya nampak cikgu macam Afini, cikgu. Dia cakap Afini dah angkat tangan. Dia memang tahu dah. Dia marah kat saya je, cikgu. Saya jawab dia punya soalan, cikgu. Kan? Okey, kita bagi Afini jawab. Baik, silakan Afini. Okey. Cos 125. Negatif cos dalam kurungan 180 darjah tolak dengan 125, kita akan dapat negatif cos 55 darjah. Lepas tu nanti kita tekan kalkulator, kita akan dapat macam ni. Okey, negatif 05735. Betul. So, selepas 5 tu adalah nombor 7. So, bila dia lebih daripada 5, kita kena tambah 1. So, kita jadi bundarkan 6. Jadi 6 kat belakang. So, betul lah. Kenapa negatif? Kenapa negatif? Sebab dia berada di
sukuan yang kedua. So, bila sukuan yang kedua, kos adalah negatif. Okey, sebab itulah kita letak negatif siap-siap dekat belakang ni. Okey, so jawapan akhir dia akan jadi negatif. Okey, so soalan seterusnya, kos 235 darjah. 235 darjah ni berada pada sukuan yang keberapa? Ini sukuan yang ketiga, cikgu. Yes, betul. Sukuan yang ketiga. Jadi, siapa boleh bantu saya kirakan kos 235 darjah? Baik, dah ada Azwani, cikgu. Azwani dah angkat, cikgu. Okey, tapi sebelum tu tadi, saya bagi 10 tak nenas dekat Afin ni lah. Sebab dia je belum dapat lagi. Betul, kesian dia. Okey, baik. Silakan Azwani. Okey. Kos 235 sama dengan negatif kos 235 tolak 180 darjah sama dengan negatif kos 55 darjah. And then kita boleh tekan kalkulator. Itu dia. Kos kat sini. Okay, and then kita tekan 55 dan kita tekan sama dengan. Kita akan dapat jawapan ni. Oh, jawapannya adalah 0.5735 juga, cikgu. Sama. Okey. Yeah. Okey. So, sekarang ni kos pun nilainya adalah negatif pada sukuan yang ketiga. Kenapa? Sebab pada sukuan tiga, siapa yang positif? Ingat tak? Siapa yang positif? SST tangent. Tangent. So, tangent lah yang positif pada sukuan yang ketiga. Sebab itulah bila kos, nilai dia akan jadi negatif. Negatif. Okey. So, soalan yang terakhir, soalan D, kos 305 darjah. So, ada pelajar saya boleh bantu? Last. Okey. Yi. Untuk soalan. Okey, Yi, silakan Yi. Untuk menjawab soalan yang nombor 4 yang nombor 4 D. D, silakan. Okey, itu dia. Nampak. Baik. Kos 305 darjah tolak dengan salah. Kos 360 tolak 300 dapat kos 55. Lepas tu tekan kalkulator akan dapat sama juga jawapannya, cikgu. So 0.5736. Okey. Dibundarkan, cikgu. So, sekarang ni kita tengok kos 305 pada sukuan yang keempat. Nampak tak jawapan dia? Nampak, cikgu. Positif. So, sekarang ni saya nak tunjukkan bahawa nilai-nilai semua ini untuk A, B dan C dan juga D. Sudut rujukan sepadannya adalah sama. So, nampak tak kat sini? Ini 55, ini 55, ini 55 dan ini pun 55. Tapi juga. Kenapa jawapan dia berbeza? Sebab kedudukannya, cikgu. Yes, kedudukan pada sukuan 1, sukuan 2, 3 dan 4. Sudut positif dan negatifnya berbeza. Okey, sebab kalau kita tengok B dengan C, walaupun jawapan nombornya sama tetapi ada negatif di depan. Yes, walaupun sudut rujukannya alfanya sama, bila kita refer kedudukan dia, jawapannya akan jadi berbeza. Itu dia. So, kita dapat menjawab. Tahniah kepada anda semua yang dapat menjawab keempat-empat soalan ini. So, sedikit sebanyak kita tahu berkenaan dengan sin, tan, dan kos kan, dan juga formulanya SSTK, saya suka tolong kawan. Yang mana semua positif, lepas tu sin yang positif, tan yang positif dan juga kos yang positif. Itu dia. Baik, cikgu, sementara nak hadam kejap, cikgu, saya pun dah tengok ketupat pun ada dekat atas meja ni. Kita nak bagi masa untuk berehat seketika. Kan, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Sudah
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Sedap cikgu. Alhamdulillah. Sempat tadi kita kan. beberapa biji lemang tadi. Mana Acik dia orang kat rumah tengah makan. Nampak Elsa pun tadi bukan main tadi. Seronok makan ni. Tak lap-lap dekat mulut tu. So insyaAllah baik cikgu. Kita dah makan-makan. Kita dah santai-santai. So sekarang ni kita nak sambunglah pembelajaran kita cikgu. Silakan cikgu. Sikit lagi kita tengok contoh yang kelima. Tentukan nilai bagi sin 99 darjah. So yang pertama tadi kita kena tentukan apa sudut rujukan sukuan bagi 99 darjah. So 99 darjah berada pada sukuan yang kedua. Bila daripada sukuan yang kedua, sin, kita tengok sin, apa nilai sin pada sukuan yang kedua? Positif atau negatif? Positif cikgu. Positif. Kita tengok betul tak jawapan Azhar? Jeng. Kan? 99 berada pada sukuan yang kedua dan nilainya adalah positif. Betul. Tak saya hafal cikgu tadi. Alhamdulillah. Ingat punya. So bila dia positif pada sukuan yang kedua, formula untuk mencari rujukan sepadan adalah 180 tolak theta. So, kita masukkan sahaja 180 darjah tolak dengan 99 darjah. Ada siapa nak bagi jawapan tak? Apa jawapan apakah dia? Jawapannya? 180 darjah ditolak dengan 99 darjah. Elsa, silakan Elsa. Dia akan dapat sin 81. Sin 81 darjah. Betul tak cikgu? Betul. So, kita akan dapat sin 81 darjah. Bila tekan kalkulator, kita akan dapat 0.9877. Itu dia. Ini baru kita kata makan-makan juga tapi belajar tak lupa cikgu. Betul. Ini yang bagus. Ini yang kita mahu. Baik cikgu. Contoh yang seterusnya. Contoh yang ke-6. Tentukan nilai bagi cos 265 darjah. Yang pertama, tentukan dulu sudut ini berada di mana? Sudut dia berada di sukuan yang ketiga, cikgu. Sukuan yang ketiga. So, alamak, keluar dah jawapan. Dah keluar dah kantor. So, sukuan yang ketiga, jawapannya, nilai dia adalah negatif. Ini markah bonus, cikgu. Markah bonus kan? Itulah. So, bila nilai dia negatif, kita letak negatif siap-siap. Dia tan. Letak negatif siap-siap. Sebab, sekejap. Kalau tan sepatutnya positif, cikgu kan? Betul. Kalau tangent sepatutnya positif. Tapi dekat sini, betul lah kita kata markah bonus cikgu. Kan, markah bonus kan. So 265 darjah tolak 180 darjah. So jawapannya adalah 0.0872. So maksudnya jawapannya tak ada negatif lah. Sekarang ni soalan saya kat sini cos kan? Tapi ni tangent kan? Sebenarnya kalau cos negatif cikgu. Kalau cos negatif, kalau tangent adalah positif. Bagus, maksudnya kita boleh detect. Walaupun salah soalan kita boleh tahu dua jawapan. So salahnya dekat tan tu cikgu. Betul. Sebab tan tak nak keluar, dia nak ikut juga cos. Dia nak ikut. So jawapannya kalau apa tadi? Kalau cos jawapannya negatif. Kalau tangent jawapannya positif. Bagus. Positif untuk sukuan yang ketiga. Betul tak kawan-kawan? Betul tak? Setuju tak apa yang saya cakap ni? Setuju. Terima kasih. Baik, kita teruskan cikgu. Last but not least adalah contoh yang ke-7, tangent 325 darjah. So 325 darjah ni pada sukuan yang ke-4 cikgu. 4. So kita boleh tahu bila tangent sukuan yang ke-4 positif ke negatif? Negatif cikgu. Negatif. Sebab sepatutnya cos tan ni ada je kat mana-mana. Nak kenalah tan ni. Kan? So nilainya adalah negatif. Betul lah asal kata negatif. Jadi tangent kita letak negatif siap-siap dekat depan. So, untuk cari rujukan sepadan, 360 darjah tolak dengan theta. Baik, kita tanya dia orang cikgu boleh, cikgu? Boleh. Apakah jawapannya? Siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Baik. Silakan Hazwani. Hazwani macam tu, cikgu. Kan? Tangan kat sebelah lagi pegang lemang. Dia tunjuk kan. Baik. Silakan Hazwani. Itu dia. Tan sama dengan negatif tan 360 darjah tolak 325. And then sama dengan negatif tan 35. So kita boleh tekan kalkulator. Negatif tan 35 sama dengan negatif 0.7002. Kita tengok betul tak jawapan Hazwani ni? Betul tak jawapan dia? 1, 2, 3.
Yes, betul. Itu dia. Okey, so kita betul, akan dapat. Cikgu, Yes, betul. Tepat sekali. So jawapannya adalah negatif 0.7002. Macam cikgu sebut tadi lah, maksudnya dalam soalan ni mungkin agak tricky bila disertakan tan, cos dan juga sin tu. Kalau kita tidak betul-betul ingat maksudnya sukuan yang keberapa tu, mungkin kita akan tersilap. Betul. Akan ada negatif ataupun ada positif. Baik. Okey, dan kita dah belajar semua cikgu untuk subjek kita matematik dan topik khusus kita adalah trigonometri. Nak tanya kawan-kawan, semua okey tak? Ada yang tak faham ke? Ada soalan yang nak diajukan kepada cikgu kita? Semua okey Semua okey cikgu. Sebab ada yang kata cepatlah, tak sabar nak beraya ni. Kan, nak pergi sebab sekarang ni beraya online cikgu. Kan? Ni dia orang Google Meet dengan kita, sekejap lagi beraya pula. Kan? Okey. Baik cikgu, disebabkan kita nak bagi peluang dan ruang pelajar kita untuk beraya juga. So mungkin kata-kata akhir cikgu untuk penonton-penonton kita yang berada di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah cikgu. Silakan. Okey, sebelum tu saya rumuskan dulu apa yang kita dah belajar hari ini. So yang pertama tadi kita dah tahu cara nak cari sudut rujukan sepadan. Okey, kita ada 4 sudut rujukan sepadan. Alfa sama dengan theta. Sukuan yang kedua, alfa sama dengan 180 darjah tolak theta. Dan yang ketiga, alfa sama dengan theta tolak 180 darjah. Yang terakhir, sukuan yang keempat, alfa sama dengan 360 darjah tolak dengan theta. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua tadi adalah nak tentukan nilai sinus, kosinus dan tangen. Apa yang kita kena ingat? Kita kena ingat formulanya cikgu. Formulanya iaitu SSTK cikgu. Yes, SSTK. Saya suka tolong kawan. Okey, so yang pertama, sukuan yang pertama semua, sukuan yang kedua sin, sukuan yang ketiga tangen dan sukuan yang keempat adalah cos. So jangan ingat yang atas je, yang bawah tak ingat. Tak boleh macam tu kan. Tapi tadi Elsa cakap dia tukar cikgu, saya suka tak kawan. Alamak. Tak di sini tak bagi kat orang kan. Dia suka tak kawan punya. Okey. Okey, baik cikgu, mungkin ucapan raya cikgu untuk penonton kita. Silakan cikgu. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin kepada semua keluarga, sahabat dan juga kawan-kawan anak-anak pelajar KB Keluang, KB Sheno dan seluruh KB di Malaysia, juga semua pelajar di Malaysia amnya. Okey? Alright, itu dia. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Nazihatul Hasanah Arba'in, guru matematik di College Vocational Keluang, Johor, dan juga rakan-rakan yang berada di Google Meet. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini daripada College Vocational Cendong Pahang dan juga College Vocational Keluang, Johor. Ingat, raya-raya juga pelajaran, jangan sesekali kita lupa. Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana selepas ini juga kita akan ada subjek lain. Seterusnya, kita akan belajar berkenaan dengan matematik juga kalau tak silap saya ni. Tapi topiknya berbeza. Apa dia? Kita tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Selalunya pelajar mengalami masalah untuk memahami matematik. Dengan adanya program Didik TV, ia dapat membantu pelajar menguasai asas matematik dengan lebih baik. Saya menyokong penuh program Didik TV untuk meningkatkan penguasaan pelajar terhadap suatu subjek. Dalam tempoh PDPR, Didik TV amatlah membantu anak saya untuk belajar di rumah. Alhamdulillah, walaupun kita sekarang ni berada dalam pandemik COVID-19, tetapi ini adalah salah satu daripada yang positif yang kita kena ambil daripada pandemik tersebut. Sebab dengan adanya platform begini, maka kita ada pelbagai kaedah untuk pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Jadi sebenarnya matematik juga adalah satu subjek yang memang semua orang wajib tahu, khususnya kita yang beragama Islam mesti bijak matematik. Sebab dalam kehidupan seharian kita, dari celik mata hinggalah kita ke liang lahat, memang berkait dengan matematik. Sebab apa saya katakan kita sebagai orang Islam mesti bijak. Sebab contohlah, saya bagi contoh, kalau solat berseorangan hanya satu saja markah diberikan, tetapi sekiranya kita berjamaah ada 27 pahala di situ. Jadi di sinilah kita main peranan perlu bijak matematik.